Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 November bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Penduduk Gaza perlukan baju sejuk. Juga Hospital Indonesia di Beit Lahia menjadi fasiliti perubatan terbaru terpaksa henti operasi. PBB mengakui usaha memindahkan pesakit di Hospital Al-Shifa di Gaza yang sedang berjalan adalah terhad disebabkan kekangan keselamatan dan logistik. Antara kekangan dan halangan dihadapi ialah kekurangan bahan api bagi membolehkan pergerakan ambulans Pertubuhan Bulan Sabit Merah Palestin untuk memindahkan pesakit. Jurucakap Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah ICRC di Baitul Maqdis turut memaklumkan ambulans juga tidak mencukupi. Sehingga kini masih terdapat kira-kira 600 pesakit termasuk 27 dalam keadaan kritikal selain 36 bayi baru lahir di Hospital Al-Shifa yang diceroboh tentera Israel sebelum ini susulan tindakan pengepungan selama beberapa hari. Mesir terbuka bagi menyediakan ambulans ke Gaza untuk memindahkan pesakit selagi jaminan keselamatan dan laluan selamat boleh disediakan, namun terus dihalang Zionis. Mereka yang diberi keutamaan dalam pemindahan itu termasuk pesakit kritikal dan seramai 36 bayi baharu lahir yang kehilangan akses kepada inkubator kerana kekurangan bahan api untuk penjanaan kuasa. Misi pemindahan pesakit menjadi rumit disebabkan aspek komunikasi dengan pihak hospital sudah terputus pada hampir setiap masa. Perancangannya adalah untuk membawa majoriti pesakit dalam tempoh beberapa hari ini dari Al-Shifa ke hospital di selatan Gaza, tetapi kemudahan itu juga sudah melebihi kapasiti. Pilihan lain adalah membawa sebilangan daripada mereka ke Mesir iaitu di Hospital Al-Arish. Pemindahan pertama pesakit dari Gaza ke hospital di luar Mesir dilakukan pada Rabu lalu apabila 27 pesakit kanser diterbangkan ke Turkiye dari Al-Arish. Risiko keselamatan semasa proses pemindahan pesakit adalah tinggi. Kekurangan bahan api juga menyebabkan misi kemanusiaan Agensi Pelarian Palestin Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UNRWA terpaksa ditangguhkan. Agensi kemanusiaan itu juga percaya ada percubaan menghalang usaha murni terbabit. Pesuruhjaya Agungnya Philip Lazzarini berkata, misi kemanusiaan itu berisiko ditangguhkan kerana kekurangan bahan api disebabkan wujudnya halangan dalam membawa bekalan itu ke semenanjung Gaza. Selain itu, banyak perkhidmatan disediakan UNRWA yang menyokong lebih 800,000 penduduk kehilangan tempat tinggal di semenanjung Gaza akibat dikepung Israel. Ditutup termasuk puluhan telaga air, 2 loji air dan stesen pam kumbahan. Katanya ia sesuatu yang melampau apabila agensi kemanusiaan terpaksa mengemis untuk mendapatkan bahan api. Organisasi itu sudah membuat rayuan sejak beberapa minggu lalu untuk mendapatkan akses kepada bahan api dan ia buat pertama kali dihantar ke Gaza Rabu lalu sejak tercetusnya perang Israel dan Palestin 7 Oktober lalu. Bahan api itu membabitkan sebanyak 24,000 liter diesel untuk diisi ke dalam lori yang membawa bantuan PBB, namun ia tidak mencukupi dengan keperluan penduduk di Gaza. Sebelum ini, Israel dilaporkan menghalang kemasukan bahan api import kerana ia dikhawatiri digunakan pejuang Palestin Hamas bagi tujuan ketenteraan. Hospital Indonesia di Beit Lahia menjadi fasiliti perubatan terbaru yang terpaksa menghentikan operasinya akibat kehabisan bekalan. Keputusan berat itu dibuat ketika jumlah pesakit melebihi kapasiti dan hospital terbabit tidak dapat menawarkan sebarang rawatan dan perkhidmatan. Visual yang dikongsi laman X memaparkan kawasan sekitar hospital yang terletak berhampiran kem pelarian Jabalia diserang bertubi-tubi oleh Zionis. Tentera Israel mendakwa hospital yang menjadi tempat perlindungan rakyat Gaza ini digunakan untuk menyembunyikan pusat arahan dan kawalan bawah tanah oleh Hamas. Rakaman di dalam Hospital Indonesia menunjukkan rakyat Palestin yang cedera terbaring di lantai koridor. Namun pengarah hospital Atif Al-Kahlut berkata petugas perubatan tidak dapat memberikan rawatan kecemasan.
Jelas Kahlut, 45 pesakit memerlukan pembedahan segera, namun ia tidak dapat dijalankan kerana segala bekalan telah habis. Lebih melampau, Zionis turut menyerbu Hospital Ibnu Sina di Jenin Tebing Barat dengan membawa jentolak dan memusnahkan jalan raya, kenderaan serta harta persendirian rakyat Palestin. Hospital berkenaan turut dikepung dan meminta semua petugas perubatan untuk berpindah. Petugas perubatan turut diminta untuk mengangkat tangan dan disoal siasat selama sejam. Wartawan Al Jazeera di lokasi memaklumkan serbuan ke atas Hospital Tebabit masih dijalankan, malah berpuluh kenderaan berperisai Israel dilihat mengelilingi hospital berkenaan. Pembantaian ke atas Palestin yang berlarutan hingga minggu ke-6 memberi pelbagai implikasi termasuk kemusnahan infrastruktur dan bangunan yang teruk. Antara yang turut terjejas adalah Sekolah Quran Malaysia yang dibangunkan pertubuhan bukan Kerajaan Aman Palestin. Sekolah berkenaan mengalami kerosakan akibat peluru yang ditembak melalui tingkap fasiliti pendidikan terbabit. Seramai 20 orang cedera manakala 3 lagi syahid dibunuh. Kejadian berlaku kira-kira jam 10 malam waktu Gaza Rabu lalu. Sementara itu, pemantau hak asasi manusia Euromed di laman sesawangnya mengesahkan rejim Israel melancarkan lebih 1,000 serangan artileri mengandungi fosforus putih yang diharamkan di peringkat antarabangsa sejak tercetusnya perang berdarah di Semenanjung Gaza 7 Oktober lalu. Euromed juga mendokumentasikan penggunaan fosforus putih iaitu bahan bakar yang boleh menyebabkan penderitaan seumur hidup secara sewenang-wenangnya oleh tentera Israel di kawasan berkepadatan tinggi di bandar Gaza dan utara Semenanjung Gaza. Dalam keperitan bertarung dengan kekejaman Zionis, penduduk Gaza yang berada di selatan wilayah tersebut dihimpit dengan cuaca sejuk. Mereka yang berpindah dari utara ke selatan demi nyawa tidak sempat membawa sebarang baju tebal. Ini amat menekan terutama golongan kanak-kanak. Menurut seorang ibu anak 3, Khalid Jarbu yang berasal dari Gaza City, dia mencari baju lengan panjang dan tebal untuk kegunaan anak-anaknya. Namun, dalam situasi pembantaian itu, dia terpaksa reda. Anak-anaknya terpaksa memakai baju dan seluar pendek sehingga menyebabkan mereka batuk. Malah di pusat perlindungan, tiada selimut dan baju tebal disediakan. Mujur ada insan yang prihatin dengan keadaannya. Peniaga yang sedih dengan keadaan anaknya memberikan jumpa panjang. Sementara itu, Adel, seorang pekerja ابني اولاد الحلال طبعا اعطوني لابني سويتر وهي هذول شحتهم لابني. ابني كان ماشي بالشارع معايا سويتر وشورت، ماشي معايا بالشارع لابس السويتر والشورت. واحد من اصحاب المحلات شاف الولد حزن عليه ناداني واعطاني بنطلون لبسه للولد، بحكي لي هذا زي ابني يعني الدنيا سقعه وحرام لابسين. Sementara itu, Adel, seorang pekerja kedai berkata, mereka yang berpindah randah akibat serangan Zionis hanya membawa baju musim panas. Malah, kebanyakan badan kebajikan meminta disumbangkan baju tidur tebal. Namun, tiada sehelai pun pakaian tersebut di dalam kedainya. الناس طبعا طلعت بملابس صيفيه، ما طلعت بملابس شتويه لما نسحت من الشمال للجنوب، فالكل بده ملابس، فبيجوا من الشمال للجنوب بدوروا ملابس شتويه، ما دخل اي بضاعه شتويه، ومعظم التجار والمستوردين اللي هم بيستوردوا من برا ما ولا واحد دخلت بضاعته لحتى الان. اغلبيه الشباب اللي اجوا من الشمال ما فيش عندهم ملابس هان بالمره، والملابس هان غاليات وما اخذناش فلوس معنا من دونه. يعني انا قاعد بتحسر لما بشوف اولادي قاعدين بنص كم في الشوارع وشده البرد هذا عليهم. انا بتحسر على اولادي، انا بطلع من المدرسه عشان انا ما اشوفش اولادي وهم بنص كم واللي عيان واللي بكح، يعني مش لاقي حد، ما فيش ناس تساعدنا، ما فيش دول تقف معانا. Polis masih mengumpul maklumat kewujudan sebarang ancaman terhadap keselamatan negara susulan kelantangan suara Malaysia dalam menyuarakan isu Palestin. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga walaupun tidak ada sebarang ancaman secara langsung diterima oleh mana-mana pihak buat masa ini. Buat masa ini ugutan secara direct tak ada. Tetapi kita masih mengumpulkan risikan, menentukan keselamatan negara ini di tahap yang sangat baik dan tahap yang tinggi. Tak ada, mana ada. Belum ada lagi, belum ada.
Beliau ditemui selepas Majlis Perbarisan Tamat Latihan Program Latihan Asas Kepolisan PLAK, Inspektor Pelatih di Pusat Latihan Polis Pulapol Kuala Lumpur. Media sebelum ini melaporkan PDRM akan mengumpul maklumat sekiranya terdapat aktiviti membabitkan ejen berisikan Mossad di negara ini ekoran timbul ugutan terhadap Perdana Menteri yang menyatakan sokongan kepada Gaza dan Palestin. Tan Sri Razarudin dilaporkan berkata polis melalui pasukan risikan akan mengumpul maklumat sebanyak mungkin berkaitan perkara itu. Ia katanya termasuk isu ejen Mossad, sabotaj ekonomi atau ejen pengintipan. Pada 24 Oktober lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan beliau menerima banyak ugutan daripada negara luar susulan ketegasan Malaysia mempertahankan nasib rakyat Palestin. Selepas ini, budak 12 tahun ditidurkan selepas terkena renjatan elektrik. Alhamdulillah bertemu kembali. Kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun yang melecur hampir seluruh badannya akibat terkena renjatan elektrik di Bayan Lepas kini berada dalam keadaan kritikal dan ditidurkan ketika menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang HPP. Muhammad Darwish Zarif mengalami lecur sehingga 50% pada badannya dan terpaksa menggunakan alat bantuan pernafasan. Kejadian berlaku ketika mangsa dikatakan memasuki fasiliti milik TNB itu bagi mengambil bola miliknya dari dalam premis berkenaan. Sementara itu, ibu mangsa Suhana Samsudin, 37 tahun berkata, ketika kejadian, dia berada di tempat kerja tidak jauh daripada rumahnya, manakala suaminya yang juga penjawat awam sedang bertugas di Lumut Perak. Katanya ketiga-tiga anaknya termasuk kembar kepada Muhammad Darwish Zarif sudah biasa ditinggalkan di rumah ketika dia keluar bekerja dan mereka akan bermain bola bersama rakan di perumahan itu pada waktu petang. Terdahulu, pasangan suami isteri itu turut menerima kunjungan prihatin daripada wakil TNB Pulau Pinang bagi melawat dan mengetahui perkembangan mangsa. Polis masih menunggu hasil laporan bedah siasat daripada Hospital Kuala Lumpur HKL mengenai punca kematian lelaki dalam kabin kren menara di sebuah tapak projek pembinaan di persiaran KLCC. Ketua Polis Dan Wangi, Asisten Komisioner Nur Delha Yahya berkata selain bedah siasat, laporan daripada Jabatan Kimia juga penting untuk mengenal pasti punca kematian pengendali kren menara berusia 27 tahun itu. Siasatan mendapati mangsa memulakan tugas seawal jam 8.15 pagi sebaik selesai sesi taklimat untuk petugas di tapak projek pembinaan itu. Semasa kejadian, mangsa mengendalikan kren pada ketinggian 20 meter sebelum penyelia keselamatan tapak mendapati kren tiba-tiba berhenti dan bergegar pada jam 4.42 petang. Penyelia cuba berhubung dengan si mati melalui walkie-talkie namun tidak menerima sebarang maklum balas. Mangsa bertugas di tapak projek itu sejak 25 September lalu. Penyelia keselamatan tapak mengambil keputusan menaiki kren berkenaan dan menemui mangsa tidak sedarkan diri. Mayat kemudian diturunkan sebelum dihantar ke HKL untuk proses bedah siasat dengan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Jawatan Kuasa Fatwa Terengganu memutuskan bahawa ajaran Muhammad Mohib Qauli Nazim adalah sesat dan bercanggah dengan akidah Islam. Keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri tersebut kali ke-15 yang bersidang pada 30 Ogos lalu. Menurut Mufti Terengganu, Datuk Dr. Muhammad Sabri Harun, antara ciri penyelewengan ajarannya adalah mendakwa Allah Maha Berkuasa terhadap segala sesuatu dan jika Allah menghendaki mengadakan anak untuk dirinya, Dia Maha Berkuasa menciptanya. Jelasnya dakwaan tersebut merosakkan pegangan akidah masyarakat Islam sedangkan jelas bahawa adalah mustahil untuk Allah mempunyai anak. Ia menggambarkan seolah-olah Allah mempunyai sifat dan jisim yang sama dan makhluk ciptaannya. Menurut warta tersebut, lebih 5 penyelewengan dalam ajaran itu disenaraikan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Sabri menegaskan bahawa mana-mana orang Islam yang mengamalkan sebarang ajaran berkaitan dengan Muhammad Mohib Qauli Nazim adalah haram. Dan selainnya. Saya tak lari daripada kitab As-Sunnah. Dan ini insya-Allah saksi
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menasihatkan penganjur agar tidak meneruskan konsert Coldplay yang akan diadakan pada 22 November di Stadium Nasional Bukit Jalil. Masyarakat juga dinasihat untuk tidak memberi sokongan kepada program berkenaan, lebih-lebih lagi kumpulan muzik itu mempromosikan LGBT. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menerusi Facebooknya menegaskan penganjuran program yang melalaikan ini tidak memberi manfaat kepada masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai murni dan budaya masyarakat di negara ini. Hiburan dalam Islam tegasnya ada batasan yang perlu dipatuhi dan mana-mana jenis hiburan yang terkeluar daripada batasan adalah bertentangan dengan hukum syarak. Harga ikan di pasaran tempatan tidak sewajarnya melonjak naik berikutan bekalan ikan mencukupi walaupun monsun timur laut MTL sudah bermula sejak hampir seminggu lalu. Pemantauan Lembaga Kemajuan Ikan LKIM sejak MTL 11 November lalu, bekalan ikan tidak banyak terjejas. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata musim tengkujuh tidak harus dijadikan alasan untuk menaikkan harga ikan. Jelas beliau setakat fasa awal MTL ini, hanya nelayan tradisional Zon A di pantai timur terjejas tidak boleh turun ke laut. Betulnya mencukupi sebab di Sabah Sarawak masih boleh tangkap ikan, di pantai barat masih boleh tangkap ikan. Jadi tidak masalah. Even di pantai timur pun zon yang lebih luas B, C, C2 masih boleh ke laut. Kan? Jadi sebenarnya tidak ada isu yang kita perlu lihat tentang masalah ini adalah golongan zon A. Kan dalam pantai ini mereka tidak mampu untuk ke laut sebab bot mereka kecil. Sebab itu kita juga bantu mereka. InsyaAllah kita akan lancarkan pemberian food basket kepada nelayan yang terkesan dengan monsun ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Ramah Mesra Madani bersama nelayan di Kijal Kemaman hari ini. Pada program sama, LKIM menyumbang peralatan menangkap ikan dan bakul makanan kepada 80 nelayan di kawasan Kijal dan Kemasik. Muhammad Faiz berkata selain ikan segar, LKIM juga telah menyediakan 1,700 tan ikan sejuk beku sebagai stok penimbal sepanjang musim tengkujuh ini. Sehubungan itu, beliau berharap semua rangkaian penawaran bekalan ikan tempatan seperti pemborong, peraih, pengangkutan dan peruncit tidak mengambil kesempatan menaikkan harga ikan dengan alasan musim tengkujuh. Syurga kecil 5 beranak. Malaysia catat pertumbuhan 3.3%. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku tahun ketiga 2023 lebih kukuh berbanding suku tahun kedua yang mencatatkan pertumbuhan sederhana dengan 2.9%. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata perkembangan itu didorong oleh peningkatan permintaan dalam negeri, pasaran buruh serta aktiviti pelancongan dan pembinaan yang semakin rancak. Dari segi pertumbuhan suku tahun ke suku tahun pelaran musim, KDNK menunjukkan momentum pertumbuhan yang lebih kukuh, iaitu mencatatkan sebanyak 2.6%, iaitu peningkatan berterusan sejak suku keempat. Manakala melihat kepada KDNK bulanan, pertumbuhan KDNK pada bulan Julai adalah sebanyak 4.2%, pada bulan Ogos 3.2%, dan pada bulan September 2.5%. Bagaimanapun jelasnya, sebahagian pertumbuhan ekonomi sedikit terjejas berikutan permintaan luar negeri yang lemah dan pengeluaran lombong yang lebih rendah. Namun hal tersebut dapat diimbangi dengan kemasukan pelancong asing yang kembali pulih. Beliau berkata demikian dalam sidang media prestasi ekonomi suku ketiga 2023 di Sasana Kijang pagi tadi. Turut hadir Gabenor Bank Negara Malaysia, Datuk Abdul Rashid Ghafur. Dalam pada itu, Datuk Abdul Rashid Ghafur berkata kadar inflasi negara diunjurkan antara 2.1% hingga 3.6% pada tahun 2024. For 2024, headline inflation is expected to average between 2.1% to 3.6%, and this is based on the outlook by the Ministry of Finance. The wide range partly accounts for some upside impact from the proposed subsidy rationalization measures, where more precise details of these policies are currently being finalized. We will continuously evaluate their implications to the inflation outlook going forward based on the final implementation of these policies.
Tambah beliau lagi, meskipun dalam persekitaran global yang mencabar, ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang sekitar 4% pada tahun 2023 dan 4 hingga 5% pada tahun 2024. Buku tafsir ilmi terbitan bersama anggota MABIMS dilancarkan pada pertemuan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama 4 negara yang diadakan di Singapura semalam. Tafsir ilmi bertemakan penciptaan alam dengan menggambarkan kekuasaan dan keagungan Allah dari perspektif Al-Quran. Itu bertujuan mengajak masyarakat untuk mengagungkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk. Pertemuan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama kali ke-20 ini melibatkan Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura. Dengan Malaysia dihadiri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dalam pertemuan itu, mereka membincangkan perkembangan terkini masyarakat Islam di rantau ini, khususnya kemajuan program kerjasama di bawah rancangan strategik MABIMS 2021-2025. Pertemuan tersebut turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman halal MABIMS antara Kementerian Hal Ehwal Agama Brunei Darussalam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Majlis Agama Islam Singapura. Memorandum itu merangkumi pertukaran maklumat dan kepakaran dalam bidang pensijilan halal serta pertukaran hasil penyelidikan dan kajian aspek syariah, sains dan teknikal. Pertemuan MABIMS kali ke-21 akan diadakan di Malaysia pada tahun 2025. Murtada Dakwah Center Madat, tubuh pasukan elit yang terlatih bagi membantu Angkatan Pertahanan Awam APM bagi membantu masyarakat yang terlibat dalam bencana. Menurut pengarah urusan Madat, Muhammad Yaakob Yusra Muhammad, idea itu tercetus ketika negara dilanda COVID-19 di mana waktu tersebut pihaknya mempunyai tim hang cangkul atau sukarelawan. Melalui kerjasama dengan APM itu, Madat mendapat latihan dan skil asas penyelamatan bagi membantu masyarakat yang terlibat dalam bencana. Kolaborasi Angkatan APM dan pelbagai agensi sukarelawan sangat diperlukan dalam menghadapi bencana yang sering berlaku di negara ini. Walaupun Malaysia bukan berada dalam zon gempa bumi, namun kejadian bencana seperti banjir besar dan ribut masih tetap berlaku dari semasa ke semasa. Dan banyak program yang kita buat, hampir saya rasa semua bencana alam yang berlaku, banjir-banjir di Malaysia ni Madat terlibat dan juga APM. Jadi bila kita menggunakan tiket APM ni, jadi banyak kawasan-kawasan yang orang lain tak boleh masuk, kita dapat masuk dengan keadaan ada sedikit kemahiran khusus yang dibekalkan kepada tim-tim Madat. Jadi mudah-mudahan benda-benda macam itulah memberikan kebaikan dan manfaat. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Datuk Aminur Rahim Muhammad berkata, dengan adanya pasukan penyelamat seperti APM serta lain-lain agensi termasuk penglibatan komuniti, ia dapat mewujudkan satu protokol penggemblengan aset dan tenaga apabila berlakunya bencana. Untuk sepenuhnya mengharapkan agensi-agensi kerajaan, mungkin ada kekurangan di sana sini. Dengan adanya Madat dan juga agensi-agensi lain yang bersekutu yang dekat sini, termasuk An-Najah dan sebagainya, dapat membantu orang awam dalam melalui keadaan-keadaan genting ataupun keadaan-keadaan yang memerlukan tindakan mereka. Mereka ditemui dalam Majlis Himpunan Setia dan Penyerahan Kenderaan APM Kedah yang berlangsung di Murtada Dakwah Center Madat di Sungai Petani bersempena Madat Festival 2023. Pengunjung Madat Festival 2023 yang berlangsung selama 10 hari itu turut menyajikan program ilmiah, antaranya Madat Berselawat, Parenting Talk, Madat Ritma Jiwa, Majlis Ta'lim dan Lepak Geng Utara. Pengunjung turut berpeluang melakukan aktiviti memanah dan berkuda. Kos hidup yang tinggi di bandar memaksa 5 sekeluarga berpindah ke Kampung Baru Sungai Johor dan mendiami sebuah pondok yang dibina sendiri daripada kayu terpakai. Meskipun tidak sempurna, namun itu sahaja pilihan yang ada buat Muhammad Farid Mat Yusof untuk berlindung daripada panas dan hujan bersama isteri serta 3 anaknya. Dengan hidup serba kekurangan, di sinilah syurga mereka sekeluarga. Malah, di ruang kecil inilah tempat untuk tidur, memasak dan padang permainan buat 3 anaknya yang berusia 8 bulan hingga 3 tahun. Bilik air yang dibina pula hanya berdindingkan kepingan buluh dan bertemankan cahaya lilin kerana tiada elektrik.
Muhammad Farid yang bekerja sebagai tukang rumah dan tukang kebun sebelum ini tidak mampu menyara kehidupan di bandar memandangkan pendapatannya tidak menentu, ditambah isterinya juga tidak bekerja. Sebab kos kat luar mahal, sebelum ni sewa rumah sewa. Lepas tu dengan gajinya berapa sebelum lebih, 1,800. Sebabkan terlalu tinggi, tak dapat nak beli makanan-makanan untuk anak-anak. Dan barang rumah lagi. Itu yang pindah ke dalam ni. Sebab Encik Farid buat sendiri rumah? Sendiri yang buat, seorang. Seorang buat. Macam mana kayu-kayu ambil dari mana? Kayu-kayu pun minta-minta orang lah. Orang yang buang kat tepi, dia ambil, minta. Itu lah. Masa berapa lama siap dalam? Sebulan je. Sebulan. Tak makan ke minum tak pernah. susu? Tak pernah, cuma susu je saya kadang-kadang cari kerja sawit dapat baru beli. Ketika ini Muhammad Farid bergantung kepada motosikal yang dipinjamkan penduduk kampung untuk keluar bekerja dan membeli keperluan keluarga. Kesempitan hidup keluarga ini mendapat perhatian Majlis Agama Islam Negeri Johor dan bantuan bulanan akan diberikan kepada keluarga ini. Kita akan bagi bantuan segera. Tadi kita pun bagi wang tunai segera. Akan datang, suruh dia pecahkan grant tu atas nama dia, baru kita bertumal boleh buat rumah tapak kat sini. Selagi dia belum pecah grant atas nama dia sendiri, tak boleh. Walaupun adik-beradik. InsyaAllah bantuan tentang sehari hidup bulanan, dia pernah mohon dah setahun lebih, tak lulus. Nanti saya balik, saya tengokkan apa sebab tak lulus. Turut tampil membantu Pasaraya Ikon Safe yang menyumbang keperluan dapur dan susu. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat berziarah kepada rumah Encik Farid ni. Kita tengok hari ini kami dapat hantar sumbangan lah barangan macam barangan dapur, susu bayi, pamper pakai buang, lepas tu ada juga kelengkapan untuk memasak semua tu. Jadi semuanya bernilai RM1,000 lah. Jadi kami harapkan bantuan ini dapat meringankan sikit bebanan kepada keluarga Encik Farid ni. Sumbangan kepada keluarga ini boleh disalurkan ke akaun bank Muhammad Farid seperti tertera atau hubungi 011 3341 3139. Malaysia Airlines terima pesawat Boeing 737-8. Syarikat Induk Penerbangan Malaysia Airlines, Malaysia Aviation Group MAG menerima pesawat Boeing 737-8 pertamanya. Pesawat itu merupakan sebahagian daripada strategi pemodenan barisan pesawat kumpulan itu bagi meningkatkan pengalaman para pelanggan, kecekapan operasi dan memenuhi keperluan pertumbuhan rangkaian masa depan. Ia mempunyai nilai perolehan kontrak 25 unit pesawat 737-8 melalui pajakan operasinya dengan Airlease Corporation yang akan dihantar secara beransur-ansur sehingga 2026. Pesawat yang mempunyai nombor pendaftaran 9M MVA berlepas dari pusat penghantaran Boeing Seattle Isnin lepas ke Honolulu dan Guam, Amerika Syarikat sebelum meneruskan penerbangan ke Malaysia. Penerbangan MH5041 itu mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 10.30 pagi dengan jumlah masa penerbangan selama 21 jam 45 minit. Ketibaan pesawat itu disambut dengan semburan air dan dijadualkan melakukan penerbangan komersial sulungnya pada 20 November dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Sama seperti pesawat B737-800NG, 737-8 akan menawarkan konfigurasi tempat duduk yang terdiri daripada 12 tempat duduk dalam kelas perniagaan dan 162 tempat duduk dalam kelas ekonomi. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan Jurubahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.